Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan aktiviti 1 iaitu selesaikan masalah yang berikut. Iaitu penyelesaian masalah yang melibatkan tajuk wang. Di muka surat 89 dan 90 dalam buku aktiviti matematik tahun 3. Jadi sebelum itu sekiranya murid-murid ingin lihat video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang kita selesaikan aktiviti 1. Selesaikan masalah yang berikut. Okey, kita selesaikan dulu soalan nombor 1. Jualan tiket perlawanan bola sepak pada hari pertama RM5,426.70. Jualan pada hari kedua pula RM4,381. Kira jumlah jualan tiket untuk 2 hari itu. Okey? Kamu kena tulis ayat matematik, lepas tu selesaikan dekat sini, tulis jawapan dekat sini. Sekarang kita baca balik soalan nombor 1. Jualan tiket perlawanan bola sepak pada hari pertama RM5,426.70. Jadi, jualan tiket pada hari pertama sebanyak RM5,426.70. Jualan pada hari kedua pula RM4,381. Kamu kena kira jumlah jualan tiket untuk 2 hari itu. Kalau jumlah, kamu kena buat operasi tambah. Jadi, yang ini tambah dengan yang ini. Ayat matematiknya RM5,426.70 tambah dengan RM4,381. Okey, sini ada perpuluhan kan? Dekat sini pun letak perpuluhan dekat hujung sekali. Okey, sekarang kena buat operasi tambah. Tulis RM5,426.70. Ada perpuluhan kan? Letak perpuluhan segaris. Sebelum perpuluhan 1,834 RM. Operasi tambah. Okey, garis. Okey, tengok dekat sini. Selepas perpuluhan ada tempat kosong kan? Jadi, untuk nilai wang selepas perpuluhan adalah sen. Jadi, tulis 2 sifar. Okey, garis. Letak perpuluhan. Okey, segaris. Tulis RM. Okey, tambah dari belakang. Sifar tambah sifar. Sifar. 7 tambah sifar. 7. 6 tambah 1. 7. 2 tambah 8. 10. Jadi sifar sini. 1 sini. 1 tambah 4. 5. 5 tambah 3. 8. 5 tambah 4. 9. Jadi jawapannya, jumlah jualan tiket ialah yang ini. RM9,807.70. Ingat murid-murid, kalau cari jumlah, kamu kena buat operasi tambah. Tengok dekat sini, jualan tiket perlawanan bola sepak pada hari pertama RM5,426.70. Jualan pada hari kedua pula RM4,381. Kamu kena kira jumlah untuk 2 hari. Jadi, yang ini tambah dengan yang ini. Dapat jawapan RM9,807.70. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. 9 orang murid cemerlang menerima hadiah bernilai RM250 setiap seorang. Kira jumlah nilai hadiah yang mereka terima. Okey, kita baca lagi sekali. 9 orang murid cemerlang menerima hadiah bernilai RM250 setiap seorang.
kira jumlah nilai hadiah yang mereka terima. Okey, ada berapa orang murid cemerlang? 9 orang murid cemerlang. Jadi, ada 9 orang kan? Seorang, okey, 2 orang, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang murid cemerlang. Okey, 9 orang murid cemerlang menerima hadiah bernilai RM250 setiap seorang. Jadi, tiap seorang dapat RM250. Okey, yang ini dapat RM250, yang ini pun dapat RM250, yang ini pun dapat RM250. Okey, 9 orang murid cemerlang, 9 orang murid cemerlang menerima hadiah bernilai RM250 setiap seorang. Setiap seorang dapat RM250. Kira jumlah nilai hadiah yang mereka terima. Kira jumlah, iaitu kamu kena tambah yang ini semua. Tambah berulang-ulang. Yang ini tambah dengan yang ini, tambah dengan yang ini, tambah dengan yang ini, tambah dengan yang ini, tambah lagi dengan yang ini, tambah, tambah berulang-ulang. Kalau tambah berulang-ulang, tempat dekat sini tak cukup kan? Sebab banyak nombor. Daripada tambah berulang-ulang, kita buat operasi darab. Sebab tambah berulang juga sama maksud dengan operasi darab. Jadi, untuk soalan nombor 2 ni, kita ambil yang ini darab dengan 9. Jadi, ayat matematiknya RM250 darab dengan 9. Okey, tulis dalam bentuk lazim. RM250 darab 9. Jadi, kamu kena tahu sifir 9. Sekarang, cikgu akan ajar dulu macam mana nak tulis sifir 9 dengan mudah. 1 kali 9, 9. Tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari bawah tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Sifar kali 9. Kalau darab dengan sifar, dapat sifar. Sifar kali 9. Sini sifar. 5 kali 9. 5 kali 9. 45. Jadi, 5 dekat sini. 4 dekat sini. Okey. 2 kali 9. 2 kali 9, 18. 18 tambah 4. 18 tambah 4, 19, 20, 21, 22. Jadi sini 22. Okey. Dapat jawapan RM2,250. RM2,250. Ingat murid-murid, tambah berulang adalah operasi darab. Daripada buat tambah berulang, kita buat operasi darab sekali je. RM250 darab dengan 9, dapat jawapan RM2,250. Jadi, jumlah nilai hadiah ialah RM2,250. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 3. Untuk soalan nombor 3 ni,
kamu kena baca dulu perbualan antara Aiman dengan ayah Aiman. Okey, Aiman. Ayah, simpanan saya sekarang RM1,121.95. Ayah Aiman, ambillah wang ini supaya simpanan kamu menjadi RM1,500. Berdasarkan perbualan di atas, berapakah wang yang diberi oleh ayah Aiman? Okey, kita baca lagi sekali. Ayah, simpanan saya sekarang RM1,121.95. Ambillah wang ini supaya simpanan kamu menjadi RM1,500. Berdasarkan perbualan di atas, berapakah wang yang diberi oleh ayah Aiman? Okey, Aiman ada RM1,121.95. RM1,121.95. Ayah Aiman bagi duit kan? Ayah Aiman bagi duit. Bila bagi duit, wang asal ini akan menjadi RM1,500. Bila bagi duit, yang ini akan jadi RM1,500. Berapakah wang yang diberi oleh ayah Aiman? Berapa dia bagi? Itu yang kita kena cari. Berapa dia bagi? Okey, Aiman ada RM1,121.95 kan? Okey, bila bagi duit, wang ini akan bertambah. Jadi, kena tambah. Wang asal Aiman RM1,121.95. Bagi duit, tambah. Tapi, yang ini kita tak tahu kan? Jadi, lukis peta. Lukis peta sama dengan wang ini akan menjadi RM1,500. Jadi, tulis RM1,500 ni dekat sini. Okey, sekarang kita kena cari nombor yang sepatutnya ada dekat sini, iaitu berapakah wang yang diberi oleh ayah Aiman. Okey, bila kamu jumpa soalan macam ini, kamu tukar dulu yang ini kepada nombor 1 digit. Contohnya, yang ini tukar jadi 2 tambah peta kosong sama dengan 3. Okey. 2 tambah berapa dapat 3? 2 tambah 1. 1, 2, 3. Jadi, dekat sini 1 kan? Untuk dapatkan 1 ni, 3 dan 2 ni kena buat apa? 3 dan 2 kena buat apa untuk dapatkan 1? 3 tolak 2 dapat 1. Jadi, untuk dapatkan jawapan dekat sini, nombor belakang tolak dengan nombor depan, iaitu 3 tolak 2 dapat 1. Jadi, cara inilah kita akan gunakan untuk soalan ini, iaitu untuk dapatkan jawapan ini, nombor belakang ini tolak dengan nombor depan. Jadi, ayat matematiknya RM1,500 tolak dengan RM1,121.95. Kita kena buat operasi tolak. Ada perpuluhan kan? Letak perpuluhan dekat sini. Okey, tulis RM1,500. Ada perpuluhan, letak perpuluhan, selepas perpuluhan 2 sifar. Sebab ini wang kan? Sini RM, ada perpuluhan, selepas perpuluhan sen. Jadi 2 sifar. Letak perpuluhan. Selepas perpuluhan 95. Sebelum perpuluhan 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1 RM. Operasi tolak. Garis. Letak perpuluhan. Tulis RM.
Okey, sifar tolak 5, kena pinjam dari sebelah. Sini ada sifar, 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 jadi pinjam dari 5. 5 bagi 1 dekat sini. Sini 10, sini 4. 10 bagi 1. Sini 10, sini 9. Bagi 1, potong 9. Bagi 1, potong 9. Jadi 10 tolak 5, 5, 9 tolak 9, sifar, 9 tolak 1, 8, 9 tolak 2, 7, 4 tolak 1, 3, 1 tolak 1, sifar. Jadi sifar ni tak perlu tulislah. Jawapannya RM378.05. Jadi ayah Aiman beri RM378.05. Jadi ayahnya bagi RM378.05. Dekat sini yang ini. Okey, kalau nak tahu sama ada jawapan ini betul ataupun salah, ambil nombor ini tambah dengan nombor ini. Kalau dapat 1,500, maka jawapan kita adalah betul. Okey, sekarang kita semak jawapan. RM1,121.95 tambah dengan yang ini. Dapat RM1,500. Jadi, jawapan kita adalah betul, iaitu ayah Aiman beri RM378.05. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 4. Encik Kumar membayar RM10,000 kepada 8 orang pekerja sambilan yang menerima upah yang sama. Kira upah yang diterima oleh setiap pekerja. Okey, kita baca lagi sekali. Encik Kumar membayar RM10,000 kepada 8 orang pekerja sambilan yang menerima upah yang sama. Kira upah yang diterima oleh setiap pekerja. Okey, dia bayar RM10,000 ini kepada 8 orang pekerja sambilan. RM10,000 ini akan dibayar secara sama rata kepada 8 orang pekerja sambilan sebab setiap seorang menerima upah yang sama. RM10,000 ini akan dibayar secara sama rata kepada 8 orang. Seorang, 2 orang, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi RM10,000 ini akan dibayar secara sama rata ataupun akan diberi secara sama rata ataupun dibahagi secara sama rata kepada 8 orang pekerja. Jadi untuk soalan nombor 4 ini kita kena buat operasi bahagi. RM10,000 bahagi 8. Jadi tulis ayat matematik. RM10,000 bahagi 8. Kita kena selesaikan dalam bentuk lazim bahagi. Okey? Cikgu tulis dekat sini, kamu tulis dekat sini. RM10,000 bahagi 8. Tulis tanda darab yang kecil dekat sini. Tulis RM. Okey, kamu kena tahu sifir 8 kan? Cikgu akan ajar dulu macam mana nak tulis sifir 8 dengan mudah. Okey, 1 kali 8, 8. Seterusnya tulis 1, 2, 3, 4 tulis 2 kali. 4, 4, 5, 6, 7. Dari bawah tulis nombor gandaan 2, iaitu tambah 2, 2, 2. 2, 4, 6, 8. Okey, selepas 8 tulis sifar mula dari 2. 2, 4,
6, 8. Jadi, ini adalah cara mudah untuk tulis sifir 8. Sekarang, kita selesaikan yang ini. Nombor 1 ni nombor kecil kan? Jadi sifar. Sifar kali 8, sifar. Tolak, garis. 1 tolak sifar, 1, turunkan sifar, 10. Jadi ambil 1 kali 8, 8. 1 kali 8, 8. Sini sifar, tolak, garis. Sifar tolak 8, kena pinjam, 10. Sini sifar. 10 tolak 8, 2. Sini sifar. Turunkan sifar. 20. Jadi 2 kali 8, 16. Ambil 16. 2 kali 8, 16. Sini sifar, tolak, garis. Okey, sifar ni kena pinjam, 10. Sini 1. 10 tolak 6, 4. Sini sifar, sifar. Turunkan sifar. 40. Jadi 5 kali 8, 40. 5 kali 8, 40. Sini sifar, sifar. Kita tolak, garis. Sini sifar, 4 tolak 4, sifar, sifar, sifar. Ada sifar kan? Tulis dekat sini, garis. Jadi jawapannya RM1.250. RM1.250. Sifar ni tak perlu tulis. Jadi upah yang diterima oleh setiap pekerja ialah RM1.250. Ingat murid-murid, RM10.000 ini diberi secara sama rata kepada 8 orang pekerja sambilan sebab mereka menerima upah yang sama. Diberi secara sama rata ataupun dibahagi secara sama rata, kamu kena buat operasi bahagi. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 5. Encik Lee ada RM500. Dia ingin membeli selai jaket dan seutas jam tangan. Kira baki wang Encik Lee. Okey, kita baca lagi sekali. Encik Lee ada RM500. Dia ingin membeli selai jaket dan seutas jam tangan. Kira baki wang Encik Lee. Okey, Encik Lee ada RM500. Dia ada RM500. Daripada RM500 ini, dia nak beli satu jaket dan satu jam tangan. Bila beli barang, wang akan berkurang kan? Sebab wang akan keluar. Jadi, dia nak beli satu jaket kan? Satu jaket harganya RM239.50. Akan keluar RM239.50. Seterusnya, dia nak beli satu jam tangan kan? Harganya RM240.40. Akan keluar lagi RM240.40. Bila wang berkurang, kita kena buat operasi tolak. Jadi, untuk soalan ni RM500 tolak dengan RM239.50, tolak dengan RM240.40. Jadi ayat matematiknya RM500 tolak dengan RM239.50 tolak dengan RM240.40. Jadi kena tolak 3 nombor kan? Kita ambil nombor ini, tolak dulu dengan nombor ini. Dapat jawapan, tolak dengan yang ini. Ada perpuluhan kan? Dekat sini pun letak perpuluhan. Okey, sekarang kita selesaikan soalan ni. Ambil nombor ini, tolak dengan nombor ini. Jadi cikgu tulis dekat sini, kamu tulis dekat sini. RM500, ada perpuluhan, sini 2 sifar. Tolak dengan yang ini kan? Ada perpuluhan. Letak perpuluhan. Selepas perpuluhan, 5,
sifar. Sebelum perpuluhan, 9, 3, 2, Rm. Tolak garis. Letak perpuluhan, sini Rm. Okey, sifar tolak sifar, sifar tolak 5, kena pinjam dari sini. Okey, bagi 1 dekat sini, 10, sini 4. Pinjam lagi, 10, sini 9. Pinjam lagi, 10, sini 9. 10 tolak 5, 5, 9 tolak 9, sifar, 9 tolak 3, 6, 4 tolak 2, 2. Sekarang, yang ini tolak dengan yang ini. Ada perpuluhan kan? Letak perpuluhan. Tulis Rm. Okey, selepas perpuluhan, 4 sifar. Sebelum perpuluhan, sifar 42. Sifar 42, operasi tolak. 2 garis. Okey, letak perpuluhan segaris. Sini Rm. Sifar tolak sifar, 5 tolak 4, 1, sifar tolak sifar, 6 tolak 4, 2, 2 tolak 2, sifar. Jadi sifar ni tak perlu tulis. Dapat jawapan RM20.10. Jadi baki wang Encik Lee ialah RM20.10. Ingat murid-murid, bila kita beli barang, wang akan berkurang. Jadi kita kena buat operasi tolak. Lagi satu, tengok dekat sini. Kira baki wang Encik Lee. Ada perkataan baki kan? Kalau ada perkataan baki, kita kena buat operasi tolak. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 6. Jadual menunjukkan kutipan derma untuk mangsa bencana alam. Pada hari Sabtu, kutipannya RM3,127.90. Pada hari Ahad, kurang RM564.50 daripada hari Sabtu. Kira jumlah kutipan untuk kedua-dua hari itu. Okey, kita baca lagi sekali. Jadual menunjukkan kutipan derma untuk mangsa bencana alam. Pada hari Sabtu, kutipannya RM3,127.90. Pada hari Ahad, kurang RM564.50 daripada hari Sabtu. Kira jumlah kutipan untuk kedua-dua hari itu. Iaitu, kamu kena kira jumlah kutipan hari Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu dah ada RM3,127.90. Tapi Ahad kurang RM564.50 daripada hari Sabtu. Ahad ini tak ada kan? Jadi kita kena cari dulu untuk hari Ahad. Lepas cari untuk hari Ahad, baru boleh kira jumlah kutipan untuk kedua-dua hari itu. Ahad ini kurang RM564.50 daripada hari Sabtu. Kurang bermaksud kamu kena buat operasi tolak. Kurang berbanding dengan hari Sabtu kan? Jadi ambil hari Sabtu punya kutipan, tolak dengan yang ini, kamu akan dapat untuk hari Ahad. Jadi ayat matematik yang pertama adalah RM3,127.90 tolak dengan yang ini, RM564.50 untuk cari kutipan hari Ahad. Kita selesaikan dulu yang ini. Okey, cikgu tulis dekat sini, kamu tulis dekat sini. RM3,127.90 tolak dengan yang ini kan? Okey, letak perpuluhan. Selepas perpuluhan, 5 sifar. Sebelum perpuluhan, 4, 6, 5. 4, 6, 5. Tempat kosong ini tulis sifar.
Sini RM. Okey, tolak. Garis. Okey. Letak perpuluhan. Tulis RM. Sifar tolak sifar. Sifar. 9 tolak 5. 4. 7 tolak 4. 3. 2 tolak 6. Kena pinjam dari sini. 12. Sini. Sifar. 12 tolak 6. 6. Sifar tolak 5. Kena pinjam dari sini. 10. Sini 2. 10 tolak 5. 5. 2 tolak sifar. 2. Jadi, kutipan hari Ahad adalah yang ini. RM2,563.40. Jadi, dekat sini buat kurungan. Tulis RM2,563.60. Okey, sekarang baca yang ini. Kira jumlah kutipan untuk kedua-dua hari itu. Sabtu, yang ini. Ahad, yang ini. Okey, kira jumlah. Jadi, kena buat operasi tambah. Yang ini tambah dengan yang ini. Jadi, ayat matematiknya RM3.127.90 tambah dengan RM2,563.40. Okey, sekarang kita selesaikan yang ini. RM3.127.90 tambah dengan yang ini kan? Ada perpuluhan, letak perpuluhan. Selepas perpuluhan, 40 sen. Sebelum perpuluhan, 3, 6, 5, 2. Sini. RM. Tambah. Okey, garis. Letak perpuluhan. Sini. RM. Sifar tambah sifar. Sifar. 9 tambah 4. 13. 1 dekat sini. 1 tambah 7. 8. 8 tambah 3. 11. Okey, 1 dekat sini. 1 tambah 2. 3. 3 tambah 6. 9. 1 tambah 5. 6. 3 tambah 2. 5. Jadi, jawapannya RM5.691.30. Jumlah kutipan ialah RM5.691.30. Jadi, murid-murid, tengok dekat sini. Sabtu, RM3.127.90 kan? Ahad, kurang RM564.50 daripada hari Sabtu. Kita kena cari dulu untuk Ahad. Jadi, yang ini kena tolak dengan yang ini. Sebab ada perkataan kurang. Ada perkataan kurang kan? Kurang bermaksud kita kena buat operasi tolak. Kita ambil yang ini, tolak dengan yang ini, dapat kutipan untuk hari Ahad. Okey, soalan suruh cari. Kira jumlah kutipan untuk kedua-dua hari itu. Kalau jumlah, kena buat operasi tambah. Yang ini tambah dengan yang ini, dapat jawapan jumlah kutipan ialah RM5.691.30. Okey murid-murid, cikgu dah bimbing semua soalan di muka surat 89 dan 90. Sekiranya murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ni. Kalau dah faham, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni, boleh klik like. Kalau tak suka video ni, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.